Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-khayra ajilihi wa ajilihi. Allahumma arzuqna al-khayra wal amna was salamata wal afiyata wal barakata wal maghfirata birahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan ilmu yang disampaikan memberi manfaat, guna dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Yang dihormati, yang diraihkan dan kuasa pengajian Muslimat Masjid An-Nur USJ 4 Subang Jaya, dan yang dihormati seluruh kehadiran pada pagi yang penuh barakah ini. Pertama-tama saya merafak syukur pada Allah Azza wa Jalla untuk selamat tiba di kesempatan kuliah pada pagi ini setelah kuliah terakhir kita. Ingat tak bila? Pada bulan Mac yang lepas, 10 Mac 2021. Hari ini dah masuk 14 Oktober, bermakna sekitar 7 bulan terhenti kuliah duha kita di atas sebab faktor yang kita maklum. Sampai saat pagi ini pun kita jangan anggap telah pun selesai kisah dan ceritanya, masih dalam keadaan menakutkan. Saya dalam tengah driving tadi sempat buka iKim pukul 10 pagi, berita ringkas. Jadi dalam berita tu dilaporkan oleh Menteri Kesihatan bahawa KKM bersedia menghadapi apa-apa saja kes-kes baru COVID-19 hasil daripada rentas negeri yang dibenarkan ini. Saya kata ni nampaknya gelombang baru pula ni. Jadi itulah kenyataannya. Jadi kalau KKM bercakap macam tu, maknanya nak meletup balik kita pun takut sangatlah. Tapi Allah, kita minta pada Allah semuanya diangkatlah penyakit daripada kita. Buat selama-lama, cukup dah. Dah cukup dah. Kita dah berada, tuan-tuan kira tak, saya kira ni, daripada 18 Mac 2020 sehingga hari ini, kita masuk ke hari 577 hari. 577 hari dalam suasana
Inilah keadaannya PKP pertama hinggalah kepada sekarang ini. Jadi bayangkanlah bagaimana menderitanya kita, payahnya kita, apalagi di kalangan kita yang mungkin terpaksa kehilangan oleh keluarga disebabkan oleh COVID-19. Ada tidak adik-beradik mungkin, sepupu-sepapat, dan mungkin lebih dekat, mungkin keluarga bernama ayah ibu, atau yang telah pergi dan masuk dalam golongan 26,100 orang lebih yang telah meninggal akibat COVID sepanjang 507 hari ini. Jadi kalau ada di sana yang masih berduka-cita di atas pemergian almarhum yang telah pergi, saya kata berdiri saya dan tuan-tuan, bersabarlah, doakanlah mereka yang begitu syahid, sebenarnya syahid akhirat. Moga-moga ampunkan mereka, digolongkan dalam golongan mereka yang berjaya di alam barzakh, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pun kehilangan adik ipar daripada COVID-19, kehilangan adik ipar, pergi meninggalkan kami, keluarga lah, keluarga besar kami, meninggal adik ipar kami. Wallahu alam. Kepada kita yang sehat walafiat, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tak ditimpa musibah. Apalagi dalam suasana rentas negeri pun diizinkan, pusat-pusat ekonomi pun dibuka secara begitu rupa. Akhirnya kepada Allah kita berserah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kita pohon, kita minta amin ya Allah ya Rahman. Baik, muqaddimah macam itulah, kena sebutlah juga ya. Jadi kita sambung teruslah perbincangan 1 jam kita pada hari ini sehingga jam 11.30 pagi. Alhamdulillah kita live, jadi mungkin ramai yang tak hadir, dia tahu sahabat original masjid buat live, kami kat rumah dulu lah. Tak apa, saya kata, ada orang tanya saya dalam sekitar minggu lepas, dia kata, Ustaz, masjid dah dibuka, surau pun dibuka, tapi malah kapasitinya terhad, tapi kami rasa macam tak nak datang lagi ke masjid berjemaah ni, atas alasan kami dah beromo, dan 60 warga mas 70 kata takut kalau ada jangkitan. Jadi apa hukumnya Ustaz? Saya pun kata macam nak kat dia lah, 2 jawapan. Yang pertama, ada sebab syar'i lah, kerana kita ada faktor sakit, tak sihat, maka aulalah kita solat di rumah lah. Yang keduanya saya kata, walaupun begitu, peluang mengaji tetap ada, dengan syarat tuan bukalah line online yang di live kan tu, jangan tak dengar di rumah, insya-Allah moga-moga dapat ilmu walaupun online di rumah. Tapi kalau walafiat sihat, lengkapkan bilangan 100 orang tu, 200 orang tu, datang sekejap balik lah. Jangan pula iktikaf lama, bukan larang iktikaf, tapi tak perlulah iktikaf dalam sekarang ini. Datang solat, jaga diri, bersihkan tangan, sanitizekan tangan, bawa sanitizer contohnya. Tak perlu bercakap lama-lama, balik rumah. Asal datang balik, sekejap balik. Itulah cara kita. Tak payah nak sembang-sembang, ajak kedai kopi dulu. Kedai kopi ni berhenti dah sekejap dulu sementara. Walaupun boleh dine in, tapi sabarlah sekejap insya-Allah. Sekian dimaklumkan. Ada pula ya, iklan, tak apa. Baik, cerita kita bagi kita sambung. Terakhir perbincangan kita dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, tuan-tuan, ialah tentang perkara yang berkaitan dengan azan. Saya ingat apa yang telah sebutkan dalam pengajian lepas. Salah satu poin saya ialah betapa azan adalah satu kalimah yang begitu sekali besar harga nilai kepada kita. Kenapa besar? Sebab ini kalimah mengangkat nama Allah. Kalimah yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kalimah mengajak orang untuk berkumpul bersama-sama. Bukan kumpul nak makan minum, kumpul untuk beribadat. Kalimah ini kalimah besar sekali. Kalimah yang tidak akan terhenti selagi dunia ini masih ada. Tak akan berhenti kalimah ini. Akan berkumandang di belah utara, selatan, tanah air, bahkan dunia sejagat. Sampai kiamat, insya-Allah. Mana mungkin kalimah azan Allahu Akbar akan terhenti? Sedangkan itu kalimah Allah yang Maha Agung, pemilik alam ini. Dan yang keduanya ialah
Ibadat salat ibadat yang orang tetap kerjakan walaupun siapa pun mereka. Nak sembahyang zuhur walaupun di Amerika, azan. Nak sembahyang asar walaupun di Afrika Utara, azan. Nak solat subuh kita di Malaysia, kita azan. Nak maghrib walaupun dia di Asia Tengah, entah negara apa tak tahu, azan. Nak sembahyang asar walaupun dia di Rusia, ada azannya. Jadi kalimah ini kalimah yang tetap berkumandang. Dan saya sering sebut, ini satu benda yang membesarkan iman kita, menyubur iman kita. Contoh saya kata apa? Kalau azan berkumandang, di Malaysia jam zuhur 1:04, mungkin jam yang sama azan maghrib di negara tertentu. Jam yang sama azan zuhur di negara itu mungkin jam subuh negara lain. Perbezaan pula berlaku. Kita dah say azan zuhur jam sekian, 2 jam kemudian baru azan zuhur negara lain. Jadi azan itu tuan-tuan seolah-olahnya tak pernah berhenti. Sana kalimah Allahu Akbar, sini dah selesai. Sini selesai, sana pula Allahu Akbar. Sana hayalah salah, sini hayal falah. Kalaulah kita boleh buka suara dunia, volume dunia ini, boleh buka, dengar, saya ingat kalimah yang tak akan berhenti ialah azan. Lepas satu azan zuhur, maghrib, isyak. Berasa tak? Macam tak berasa tuan-tuan ni? Berasa macam tu tak? Saya cuba hati. Ni guru kami cerita ni, dalam kelas pernah mengaji dulu. Menunjukkan Allahu Akbar. Besarnya kalimah Allahu Akbar azan ini. Suatulah makanya kita disebut dalam bahasa mudah beruntung besar sebagai umat Rasulullah SAW dan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Syiar ini syiar yang besar, bukan syiar yang kecil. Dan Imam Nawawi rahmatullah dia bawa dalam satu bab tentang azan ini. Berdasar kepada hadis Nabi dan apa Nabi sampai kepada kita. Itu satu perkara. Yang keduanya, di samping azan kalimah yang berkumandang malam, siang, pagi, petang tak putus-putus, satu lagi faktor yang kita letak dalam kehidupan kita, azan ini menyatukan kita. Kerana azan menyatukan umat, ya, Cik Yaakob, ya, menyatukan umat sejagat. Bila azan berkumandang, Pak Mat, Pak Leh, Pak Teh, Kak Limah kita datang tu untuk bersolat jemaah. Jauh datang, dekat datang, kaya miskin berkumpul di atas nama solat berjemaah. Betul tak? Itulah azan kita. Menyatukan hati. Saat kita mungkin berpecah perasaan, berputus daripada sudut perasaan, tapi bila azan kumandang, semua persejadah. Dan kalau dalam hubungan kita dengan solat ni pula, bahu-membahu lah. Rapat dekat, macam sekarang tak boleh lah. Berkuat faktor penyakit, tapi hakikatnya kita membahu. Kak Limah sebelah dengan Kak Esah sebelah. Walaupun Kak Esah orang kaya, Kak Limah orang miskin, tapi safnya satu. Dalam keadaan menghadap Tuhan satu. Apa tu? Azam satu ke mereka tu. Panggilan zuhur, maghrib, isyak, asar tadi. Inilah satu rezeki kita sebenarnya menikmatinya. Tapi semua ini kita tak akan nikmati melainkan kita kenal apa itu azan, solat dan seumpama. Baik, itulah di antara apa yang saya nak sebut secara muqaddimah lah. Yang lebih terasa kalau tuan ingat kita baca hadis pada 10 bulan 3, lama sangat ni, iaitulah tentang bagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang kita berada di muka 74 kan? Betul tak? Okey? Okey. Di mana bersabda kepada kita, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau kita tahu kelebihan duduk di saf awal ini, bila azan berkumandang, zuhur masuk dah ni, subuh dah masuk, kita akan berlari, berkejaran. Sebab apa? Nak masuk saf yang pertama. Kalau boleh mengundi siapa saf pertama, kedua, ketiga. Tapi hari ini paling seronok di saf belakang. Sebab apa? Cepat lempak keluar. Ya, kena berlari jemaat. Okey, sebab dia tak sempat makan tengah hari. Jadi kira lepas jemaat, nasi berani buka lagi. Salam tu pop depan dah. Ya, lari depan kedai nasi berani dah. Contohlah, bukan di sini, berlaku di Amerika. Tuan-tuan sekalian, baik. Ini tandanya betapa besarnya seruan azan sehingga orang berlumba-lumba untuk masuk saf. Baik.
Sekarang kita masuk kepada riwayat 97, iaitulah dalam tajuk azan, tuan-tuan. Kita buku sama tak? Buku sama kan? Sama? Ada tak sama? Sama kan? Kalau sama page kan? So ada cetakan lain page berbeza. Cetakan intim. So itu saya ada kan? Cetakan kita ujar tu berbeza sikit. Dia punya safah ataupun page. Baik. Diriwayatkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dia kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi telah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin." Hatta la yasma' at-ta'dhin. Artinya, ini hadis ni kadang-kadang orang jadi ketawa tak pasal-pasal ni. Sebab apa? Maksudnya, idza nudiya lis-salati, apabila diseru kepada azan, kepada solat. Mana apa? Azan lah. Panggilan bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azan kumenang saja, adbara syaitan lari. Dan keadaan larinya bukan lari biasa. Walahu duratun, sambil mengeluarkan suara kentut. Hatta la yasma' sehingga dia tak nak dengar azan berkumandang sampai akhir. Hadis daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Tuan-tuan, hadis ini ada gambaran yang besar kepada kita. Bukan isu kentut tu. Tak boleh bincang kentut lah. Saya kalau nak bincang tu tak reti nak bincang. Sebab apa? Tak pernah dengar syaitan kentut. Orang kentut biasa dengar. Jadi isu ni kita tak boleh bincang. Kenapa syaitan kentut, Ustaz? Tanya syaitan, kenapa dia kentut? Tak dia. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, azan ini satu benda yang boleh menyebabkan benda-benda yang buruk, yang keji lari daripadanya. Syaitan dan apa keburukan. Patutlah kita dalam isu azan ini, ada hadis sebut, nanti kita akan tengok. Kalau ada lah, saya pun tak jumpa sebenarnya setakat ni daripada di sini. Tapi mungkin bila ada kebakaran berlaku kebakaran, sunnahnya bila kebakaran berlaku, apa dia sunnahnya? Simbahai lah. Panggil bomba. Itu memang kena panggil lah. Tapi antara amalan yang diajar agama ialah laun kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam launkan azan zuhur, asar, maghrib, isyak. Siapa yang kau suara kuat, aku angkat suara. Bila berlaku kebakaran, api menyebar. Tengok tuan-tuan, sebab api menandakan suatu benda yang jahat. Api bila marak ini satu tanda yang jahat, yang boleh merosakkan, yang boleh memberi keburukan yang total kepada orang, pada rumah, kediaman, macam-macam. Untuk melawan kekuatan api tadi, tengok, diajar agama untuk lakukan azan. Soal berhenti soal kedua, tapi nak cerita sunnah Nabi, azan dilaungkan. Makna di sini menunjuk kepada kita apa, tuan-tuan? Azan ada kekuatan. Antara makhluk yang paling takut ialah syaitan. Sampai Nabi kata adbara. Adbara ni mana lari. Adbara ni maknanya lari daripada tempat yang berkaitan. Ada satu cerita yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang tokoh besar daripada ulama-ulama silam kita, salaf kita jugalah, ya. Diceritakan bahawa satu hari bagaimana ini nukilan ini, beliau cerita tentang satu benda yang berlaku, bukan kepadanya tapi kepada orang sebelumnya, kalau ulama sebelumnya lah. Diceritakan satu ketika laungan azan berkumandang di satu lokasi namanya musalla. Musalla ni terjemah bahasa Arab tempat semayang. Jadi mungkin lokasi tak bersama mana lah kot. Sebab kalau musalla terjemahnya lah tempat solat. Macam kita kalau solat 4-5 orang, 10 orang ini panggil musalla. Kalau masjid agak besar, itu biasalah terjemah. Tapi musalla tempat semayang juga. Jadi satu lokasi tempat musalla ini ada suara hingar bangar, bingar.
Ha? Bingar. Bolehlah apa-apa. Yang penting faham ya. Hingar bingar. Di musalla itu. Suara hingar bingar. Lalu ada seorang hamba Allah ini, dia tahu bukan ada orang dalam musalla itu. Bukan ada orang sembahyang apa. Tapi kena suara hingar bingar. Maknanya ada suara yang agak kelam kabut lah. Hamba Allah ni pun laung kalimah Allahu Akbar macam azan. Bila dia laung Allahu Akbar, tak sempat saja azan tu tamat, suara tadi pun macam hilang. Cerita ini disebutkan Ibn Qayyim menyata kepada kita betapa apa? Betapa apa saja bentuk gangguan, lokasi mana sekalipun, itu musalla. Sebenarnya adalah satu antara perkara boleh membantu untuk menjadikan situasinya lebih sejahtera dan selamat. Sama juga orang ada gangguan. Saya tidak ada kemahiran dalam perubatan Islam. Saya tak pernah belajar walaupun sehari tentang. Tapi dengar kawan-kawan bercakap. Sama juga kalau orang ada gangguan, diganggu oleh gangguan yang mungkin dia jadi merapu, merepek. Antara amalan, alungkan azan ke telinga kawan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan izin Allah, gangguan tak akan reda. Wallahu alam. Sebab apa saja yang bersifat kesyaitanan, keburukan, azan adalah satu rahsia paling besar. Dan hadis ini contoh yang jelaslah kepada kita. Nabi sebut bila syaitan dengar kalimah azan, dia akan lari. Kenapa? Hatta la yasma' ta'dhin, sebab dia tak akan dengar suara laungan membesarkan Allahu Azza wa Jalla. Azan daripada handphone, buka handphone. Baik. Kita tak akan jumpa dalam hadis lah. Sebab isu azan dalam handphone, baca Quran handphone ini, benda-benda yang semasa sekarang ini. Dirakamkan suara dalam handphone, kemudian kita buka surah Yasin, surah Al-Mulk yang dibaca oleh Syaqari. Baik, yang penting ialah yang bertanya, ya, ialah kalimah itu kalimah apa? Azan. Al-Quran tetap ada harga dan nilainya. Kalimah azan walaupun dalam handphone. Rakaman suara ini bukan rakaman Bilal Masjid Kelantan, masjid sini. Kalau suara Masjid Mekah tu, Syekh Alim Mullah contohnya, kita simpan dia punya azan, kita buka, tak ada masalah. Sama juga cerita kita kalau ada sikit sebanyak di rumah kita rasa macam tak selesa, rumah yang baru masuk tak tenang, dan kita cuba nak jauh daripada gangguan itu, dianjurkan kita untuk malamnya, siangnya buka Al-Quran. Kita bacalah juga, ya, mungkin beberapa tempoh tertentu, taklah sampai 5-6 jam, letih, penat. Kita buka lah daripada phone kita ke daripada komputer, pilih surah-surah tertentu yang dibaca oleh qari-qari kita. Pun tak salah. Supaya penting suara Quran itu berkumandang malam. Tapi janganlah pula serah tugas kepada phone saja. Yang tuan rumah tak pernah buka Quran, tak kenalah. Kita ada masa jugalah sikit. Ambillah masa baca Al-Baqarah sampai 200 ayat lebih tu, berapa lama sangat. Yang berbaki daltih, bukalah Quran melalui phone tadi ataupun komputer. Ini serah tugas betul kepada qari dalam komputer. Jadi kadang-kadang tidak adil. Tapi maksudnya ialah bagaimana suaranya azan Quran tidak salah untuk dikumandangkan. Tetap kalimah Allah dikumandangkan. Dan syaitan lebih tahu juga. Dia bercerdik, dia kata orang tak baca tapi Quran melalui phone. Aku pun takut juga, dia kata. Sebab kalimah itu pun kalimah besarkan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hukumnya tidak satu kesalahan. Cuma kalau bercakap dari sudut keafdalannya, memanglah baca Quran ke, zikir ke, afdal kita yang menyuarakannya daripada radio ataupun tape ataupun kaset ini zaman 70-an, ataupun kita punya pendrive ke yang baca phone kita. Afdalnya kita yang tilawahkannya, itu seafdalnya.
Tapi kalau kita tak mampu lebih daripada apa kita mampu, kita serah kepada buka tip, contohnya atau buka pendrive Al-Quran, tak ada masalah. Baik. Jadi kesimpulannya ialah Nabi bercakap tentang bagaimana kalimah ini hebat dan mulia, sehingga syaitan tidak boleh mendengar kalimah. Itu satu. Cerita musallah tidak selesai. Cuma yang keduanya ialah, ini juga pandangan, dan saya sempat semak bacalah beberapa tulisan, termasuklah satu tulisan yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya Fadail Az-Zikr wa Doa. Ini kitab ringkas padat tapi bercakap zikir dan doa. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dia kata apa? Dia kata, kenapa syaitan dan segala bentuk kejahatan tak boleh mendengar azan kalimah Al-Quran? Kenapa? Sebabnya ialah Izzah. Izzah ni ialah kemuliaan. Al-Quran, kalimah azan memang ada izzah dia, ada kemuliaan. Dan syaitan tak boleh terima. Sebab dia kufur kepada Allah. Dia kufur, maka kalimah Allah dia tak akan boleh dengar. Dia tak akan boleh dengar atas kekufuran pada Allah. Jadi izzah itulah yang kata Ibnu Qayyim menyebabkan kalimah azan ke Quran tetap tinggi selama-lamanya. Itu ringkaslah. Baik. Kemudiannya tengok kepada, jadi yang tentang soal duratun, kentut syaitan itu, saya rasa saya tidak nak bincanglah. Kenapa kalau ada orang boleh bincang, hebatlah dia, ya. Sebab tak ada hadis pun yang menceritakan detail. Imam Nawawi pun tak detailkan kentutnya berbunyi ke, bau macam mana, suara kentut, tak ada. Ulama tak pun detailkan. Serahlah kepada Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana sifat syaitan, kenapa terkentut macam-macam tu. Tapi kalau kita fikir, kita kenapa kita terkentut? Biasanya kenyang makan, sakit perut kan, setakat itulah. Yang berbaki cari sendiri jawapannya. Baik. Riwayat yang lain disebutkan daripada Imam Muslim, satu lagi rezeki. Ini rezeki tuan-tuan, rezeki pada orang muazzin, jangan pandang lekeh lah. Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah itu dia tulis Muawiyah kan? Tambahlah sikit, Muawiyah bin Abi Sufyan, supaya nampak penuh lengkap, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sebab dalam kitab kita tulis Muawiyah saja, tapi nama penuhnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ayahnya Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhuma. Kedua-dua ni adalah sahabat Nabi yang Nabi cukup kagumi dan cintai. Ayahnya Abu Sufyan lewat meluk Islam. Dia meluk Islam tahun ke-8 Hijrah. Seawalnya dia lawan Nabi, sampai lumat lawan Nabi. Tapi akhir dapat hidayah meluk Islam 8 Hijrah. Pada hari Nabi masuk ke Mekah tu, Nabi angkat darajahnya sebagai pemimpin Mekah, diberikan kemuliaan, akhirnya meluk Islam. Walaupun meluk Islam lewat, tapi tetap orang yang Nabi sayang, Nabi kagumi, sebab dia ni orang yang hebat, perilakunya hebat. Cuma di awal tu lawan Nabi lah, itu macam mana, tapi meluk Islam. Anaknya Muawiyah awal meluk Islam. Muawiyah ni awal lagi meluk Islam, tapi cerita Muawiyah panjang lah pula, sebab dia pengasas kerajaan Umawi kemudian. Tak apalah, kita bincang yang tu. Ini sahabat Nabi namanya. Lalu kata Muawiyah, aku dengar Nabi telah bersabda. Apa dia yang tersabda Nabi? Al-mu'adzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamati. Sabda Nabi SAW, para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati. Sabda Nabi, para muazzin, al-muazzinun ialah orang-orang yang mengalungkan azan. Kalau seorang al-muazzinu, dah ramai jamak plural itu al-muazzinuna. Semua muazzin, bukan seorang. Semua tukang azan, surau ke, masjid negeri Shah Alam ke, masjid daerah ke, diraja ke, hatta orang yang memang bertugas sebagai muazzin peringkat mana sekalipun, kata Nabi, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati, tengkuk mereka paling panjang lehernya di hari kiamat. Dengan hadis cara
secara apa, literal ni, takut juga kan. Ustaz kok mana ustaz tekuk panjang ni tak cantik ustaz. Macam satu golongan di Afrika kan, ya, dipakaikan gelang daripada umur sebulan sampai umur 20 baru dibuat. Akhirnya membesar keadaan panjang. Itu adat mereka. Mana cantik. Kita tengok pun menakutkan, ya. Kita jangan ukur dengan benda fizikal dunia. Ini semua adalah sifat kemuliaan. Panjang ni bukan maksud panjang tengkuk sampai 6 kaki, 2 kaki setengah. Tolong faham hadis dalam kerangka yang lebih mendalam. Kata para ulama, panjang sini bukan maksud fizikal panjang tengkuk tu, tapi ini sebagai tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan yang Allah bagi kepada para muazzin. Sebab apa? Kata ulama, sebab muazzin ni bila dia azan, suara diangkat betul tak? Aku cuba azan sekali je. Kan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara diangkat, bahkan dia punya body pun terangkat juga tu. Seolah suara dia diangkat dengan leher pun. Oh, kalau pula dia tarannum pula ada dengan bayati sikah tengah azan tu, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu Allah, bukan. Dia dengan gayanya, suara diangkat, dengan tengkuk dipanjangkan. Jadi muazzin tu sendiri, dia ada iramanya dalam mengalunkan azan. Apalagi muazzin-muazzin yang suaranya ada gaya tarannumnya. Fizikalnya macam tu. Jadi kata para ulama, panjang sini bukan panjang pada fizikal, tapi kemuliaan. Sebab seorang muazzin, dia akan alunkan azan 5 minit dengan penuh keinsafan. Penuh keinsafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 minit itu tuan-tuan dengan suaranya, kesungguhannya. Jadi bayangkanlah, betullah seorang muazzin dalam agama jakan, walaupun dia nampak lekeh daripada sudut fizikal dunia, tapi di sudut agamanya ada darajah yang tinggi. Buktinya apa yang disebutkan Nabi ini, hari kiamat mereka dapat kemuliaan pada Allah Azza wa Jalla. Saya ingat satu kata-kata daripada seorang tokoh besar jugalah dalam peradaban ilmu dunia semasa kita, iaitu Al-Qardawi. Masih hidup sampai sekarang, walaupun dalam keadaan agak uzur, tapi masih ada sampai sekarang di Doha, Qatar. Dia ada orang tanya dia satu soalan dalam suatu program ilmu lah, semacam forum lah, tapi ada orang tanya dia, ini cerita lama, saya baca pun dah lama, saya belajar lagi. Orang tanya dia, bila seorang tu alunkan azan, dan laungan itu, laungan yang bukan semua orang boleh laungkan. Mana orang alun azan ni bukan orang semua orang. Tak berani kita kalau kita suara tak ada. Tu dah, cuba kita minta azan suara tak ada. Orang dengar pun nak marah. Kawan kita ni patut tak azan pun dia suara pun tak ada. Pak kita ni nak alun azan bukan mudah. Orang Qardawi. Bila orang tu alunkan azan, kenapa dia punya kelebihan berdasar pada inilah. Orang tanya Qardawi, kenapa kelebihannya besar di hari kiamat nanti? Kata Qardawi, 3 sebab aku nak beritahu kamu. 3 sebab kenapa orang ada kelebihan. Yang pertama, kata Qardawi, jika orang yang mengajak orang kepada tempat ibadat. Kalau seorang masjid, orang tak mari, dia dah mari, betul tak? Ke muazzin mari lepas imam datang. Kalau imam mari dulu, muazzin datang, kemudian setengah jam kemudian, pecatlah muazzin tu, tak rasa nak pera lagi. Orang tak datang, dia datang dah. Dia ajak orang untuk ke tempat ibadat. Ibarat kata mudahnya, kalau subuh jam 5.50 sekarang ni, 5.49 sekarang ni, pukul 5 tu, ada kat surau dah. Nak siap tu, buka lampu, nak hampar tempat solatnya. Pukul 5 tu dah ada kat surau dah. Sejam setengah dah ada dah.
Tuan masjid besar pula nak siapkan semua sekali. Oh, lain-lainnya lagi. Tu imam lain lagi jadi. Ya ke? Tu imam lain lagi tu. Tu imam 10 minit nak azan baru bangun. Relax kata imamnya. Tu imam lewat tidur sebab semalam tahajud, bukan apa. Kenapa ni? Jadi tu imam dengan Bilal dulu bangun. Ini gangguan luar ke dalam ni? Saya punya ni. Ha? Betul tak? Bateri nak habis ni. Okey. Ni cerita ni marah tu imam ke saya pula ni. Ustaz kata tu imam lewat bangun. Ustaz tahu mana? Kami pukul 3 dah bangun Ustaz. Ya, gurau ni. Ya. Tu saya kata tadi imam lewat sebab dia tahajud awal. Tidurlah sekejap. Baik. Tak apalah, pentingnya imam bangun pada masanya untuk imam sembahyang. Bilal ini. Dia tugas Bilal ni bukan semua orang. Kalau jenis penidur, walaupun suara sedap, dia tak boleh terima jatuh Bilal. Awak bangun, awak nak terima jatuh Bilal. Pukul 5.30, pukul 5.40 azan, awak pukul 5.30. Hara. Ya. Baik. Yang pertama, ini 3 jawapan kata Qardawi ni. Saya seperti ini satu benda yang nampak simple tapi ada benda sebaliknya. Yang pertama, kerana Bilal dia ajak orang. Seorang datang seorang sampai 100, 200 orang. Ajakan berkumandang adalah Bilal tadi jam 5.40 kalau azan subuh. 1, 2, 3 minit kalau azan zuhur. Subhanallahil azim. Soal dia mewakili Allah seolah-olahnya. Mari semua. Hayya 'alas solah. Mari sembahyang. Yang meniaga tinggal kejap, yang makan bangun sekejap, mari. Yang rehat bangun. Yang keduanya ialah kata Qardawi. Sebab seorang muazzin ini dari sudut hukum dunia, jawatan tu orang tak anggap jawatan yang paling mewah dan besar. Tetapi dia dianggap besar kerana mengagung kalimat Allah Azza wa Jalla. Kalau cakap di sudut tu, sudut kebendaan. Tak tahulah saya kalau muazzin gaji sampai 20,000 sebulan. Kalau tu imam. Minta maaf, kalau kita negara kita ni, seorang muazzin peringkat masjid negeri pun, saya ingat tang gajinya taklah sehebat seorang pensyarah kanan di universiti. Ya, seorang pensyarah biasa di tinggi IPT. Tetap di sudut angka gajinya tetap kan. Sebab itulah kadang-kadang ada pihak yang cuba angkatlah sikit apa ni pada gaji untuk Bilal kita ni, allowance-nya dan sebagainya. Tapi walaupun di sudut fizikal dunia mereka tak ke mana-mana, tetapi mereka sebut nama Allah malam, siang, pagi, petang. Itu 2 kelebihan. Yang ketiga kata Qardawi rahmatullah hafizullah, bukan rahmatullah, dia masih hidup. Yang ketiga kata dia, kata Qardawi, kerana seorang muazzin itu adalah orang yang telah bersama dengan orang yang dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muazzin bersama orang yang Nabi muliakan. Siapa tuan-tuan? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ni ceritanya manis, amat manis. Sebab Bilal menjadi kekasih Nabi SAW. Maksudnya, orang Nabi paling sayang dan cinta kasih. Main-main. Bilal ni tuan-tuan, seolah melekat di hati Nabi. Walaupun hitam kulitnya, hamba sahaya, dijual di padang, dijual di Mekah macam belikan kembungnya dia tu pada awalnya. Tapi Allahu Akbar, diangkatnya Bilal sampai disebut riwayat bahawa malaikat rindu mendengar suara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada riwayat sebut malaikat rindu dengar tuan-tuan, rindu dengar azan berkumandang. Pernah cerita kat sini kan, satu hari sahabat Nabi adalah seorang yang nak tunjuk act sikit, nak tunjuk berhebat, minta izin Nabi untuk alunkan azan subuh pagi besok. Dia kata, Rasulullah begitu aku pula. Rasulullah bila duduk azan, akulah pula Rasulullah, aku pun suara sedap juga. Ya? Dia minta untuk alun azan atas sebab dia nak tunjuk dia, orang kata nak menyombonglah sikit. Ya, takkanlah bila saja aku pun boleh suara ya saja. Nabi tak izin, tapi dia minta juga. Nabi kata, kalau kamu nak alun azan besok. Bilal diminta oleh Nabi supaya Bilal berehatlah, cutilah Bilal sekejap, Lal. Contohnya macam begitu lah.
Esok pagi kawan tu azan. Riwayat menyebut bahawa azan subuh. Sahabat datang sembahyang semua sekali. Diriwayatkan malaikat tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, tak ada azan ke pagi ni? Untuk solat subuh jemaah ni, tak ada azan ke? Riwayat sebut, kata Nabi, ada azan. Yang alungkan azan Sianu bin Sianu, sahabat yang ada, bukan Bilal kebiasaan. Kata malaikat, kami tak dengar azan berkumandang pada pagi ni. Maknanya, keikhlasan Bilal lah tadi, cukup tinggi. Kawan tu azan, ikhlasnya tak ada. Tengok tuan-tuan, Bilal kedudukan. Sebab tu Bilal ini Habib. Sampai ketika Nabi wafat, Bilal tak mampu nak alunkan azan. Riwayat panjang cerita, saya sebut acap kali dalam masjid di surau. Sampai Nabi wafat sahaja, Bilal kerana amat cintakan, sayangkan Nabi, dia tak mampu nak sebut kalimah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kecintaan kepada Nabi tebal. Nabi dah tak ada, dia kata. Aku selama ni alun azan Nabi ada, Nabi bersama solat, imamkan solat aku muazzinnya. Sekarang Nabi tak ada, wafat Nabi. Sebab tu Bilal minta hijrah ke mana? Ke Syam. Bukan dia lari pada Nabi, dia daripada Madinah, tapi dia terasa sudah berjarak dengan Nabi lepas wafat. Sampai tahap tu. Cuma kemudian saja, bila sampai ke peringkat di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada orang cadangkan, pulangkan semula azan. Bila kami dengar, kami rindu sangat, termasuklah kata riwayat Hasan Hussein, minta Bilal balik semula. Pun sama, Bilal cuba azan, nak sebut kalimah Muhammad, dia tak mampu. Menangis dia. Sebab rindu kat Nabi SAW. Itu cerita Bilal. Akhirnya, kata yang ketiga ini, kedudukan Bilal tinggi. Sebab itu muazzin ini, duduk bersama dengan Bilal bin Rabah, tempat yang tinggi. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya ialah, muazzin kita ni, jangan pandang lekeh dari sudut kebendaan dunia. Tapi mereka ini orang yang paling mulia si Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kepada muazzin kita saya nak bagi nasihat pada kesempatan live ini. Kau dengar, ikhlaskan anda dalam anda bermula azan dan tumpukan dengan penuh keinsafan bahawa anda berada di jalan hidup yang benar-benar berharga. Ada value, ada harga nilai si Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi bersabda, mereka dapat rahmat Allah, a'naqan, tengkuk yang panjang di pada masyarakat, bukan tengkuk fizikal panjang, tetapi kata ulama, izzahnya, kemuliaannya besar si Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya tuan-tuan, bukan kecil harga seorang muazzin ini. Kita sendiri pun kalau surau ada, masjid ada, tak ada muazzin, kita punya suasana suram lah, suram masjid. Suasana lebih meriah bila muazzin berkumandang azannya dengan suara lantang, tarannum ada, kita pun seronok dengar, menarik perhatian kita. Baik. Daripada Abu Sa'al Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang Nabi cukup kagumi, berkata, aku mendengar Nabi bersabda, la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamati. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sabda Nabi daripada hadis Bukhari, bahawa tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin. La yasma'u mada sautil muazzin. Tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang, jannun wala ins wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamati. Tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang oleh jin atau manusia atau sesuatu pun selain akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Maknanya, orang yang alungkan azan ini, kita dengar tak? Dengar. Cik Yaakob dengar, saya dengar, sahabat kita dengar, puan-puan dengar. Menyebabkan kita sedar, oh ini azan zuhur dah masuk dah. Buktinya, tu muazzin Masjid An-Nur kumandangkan azan contohnya. Oh dah masuk subuh dah, buktinya
suara muazzin yang kedengaran tadi dan kita dengar, rupanya kita akan saksi di pada masyar nanti. Saksi kepada muazzin yang alunkan azan. Bukan saja manusia, tetapi termasuk jin. Syaitan tidaklah, syaitan masuk ni. Syaitan musuh azan. Dia masuk jin Muslim, jin mukmin. Insun kita jin bersaksi di pada masyar nanti. Jadi seolah-olahnya seorang muazzin, tuan-tuan, saksi bukan setakat dia dengan Allah Azza wa Jalla, suara dia. Orang-orang yang dengar azan keliling kelalang itu bersaksi, muazzin ini adalah orang yang pernah laungkan azan, mengajak kami solat, mengajak kami ke masjid, mengajak kami. Jadi kalau penduduk kawasan sampai 2,000, 3,000, semua ahli solat, ahli masjid. Jadi makna cerita, tuan-tuan, betapa harga seorang muazzin dalam agama ni mahal, sangat-sangat mahal. Kita kata apa lagi? Ini kelebihan. Ustaz, saksi macam mana Ustaz? Kami akan menghadap Allah. Jangan tanyalah soalan pelik-pelik sangat. Tapi maksud saksi ialah suara kedengaran azan itu masuk ke kita dan kita menyahut panggilan itu. Kita sedar ini azan asar, ini azan maghrib jam 7:03 maghrib contohnya. Kita datang, hadir, menyaksikan. Hadir kita sebab apa? Azan kuman. Siapa azankan? Muazzin kita. Di pada masyar, harga azan beliau mahal. Sebab apa? Beliau menarik kita untuk ke masjid. Dan kita saksi kepada mereka. Macam mana penyaksian pada masyar? Hadis tak sebut detail. Tapi mereka ada nilai di sebalik azan yang mereka kumandangkan itu. Kenapa tu? Diriwayatkan oleh Bukhari hadis ini. Hadis-hadis tentang keutamaan azan sangatlah banyak. Jadi kata Imam Nawawi, hadis tentang azan ni banyak lagi sebenarnya kalau nak tengok dalam bicaranya. Okey. Jadi ini satu pandangan yang lain di sebelah tu, cuba tengok ya. Cuba tengok tu, kita tengok sajalah. Tak perlu bincang panjang pun, tapi dibawakan oleh kata apa? Para sahabat kami berbeza pendapat. Sahabat kami siapa? Di kalangan para alim ulama lah, bukan sahabat kita semasjid, tidak ya, bukan sahabat original masjid kan ya? Sahabat kami bermaksud para ulama di kalangan kami, kata Nawawi, berbeza pendapat tentang mana lebih utama, azan atau menjadi imam. Ada betul? Sahabat kita duduk jenguk-jenguk. Nak masuk? Nak masuk boleh, tak ada masalah kan? Ke depan. Dah scan tak? Dah scan belum? Dah scan? Sebab dia kali buka pintu, saya pun takut juga ni. Okey. Jadi kata Imam Nawawi, kata, kami berbeza pendapat tentang mana lebih utama, azan atau menjadi imam. Semua ada 4 pendapat. Pertama, yang ini lebih benar bahawa azan lebih utama. Kedua, imam lebih utama. Ketiga, sama darajahnya. Keempat, apabila ketahui dalam dirinya memiliki kemampuan, segala syarat untuk jadi imam, maka imam lebih utama. Sedang tidak lebih utama. Maknanya, kalau dia beginilah. Isu ni tidak isu besar sangat ni. Ya? Dia boleh azan. Suara sedaplah. Sebab dia biasalah kalau azan ni keutamaan kita pada orang yang bersuara sedap. Kalau suara hidup tak hidup, bunyi tak bunyi, saya ingat silaplah letak muazzin macam tu. Betullah nak pilih muazzin pun ada di sana permohonan yang diberi, yang dibuka. Syarat-syarat ada. Suara lantang, boleh baca Quran dengan baik, boleh taranum. Ya? Jadi orang ni, dia ada suara yang baik dan dia boleh jadi imam. Mungkin bacaannya tepat ataupun tajwidnya betul. Jadi macam mana keadaannya?
Dia nak jadi imam ke atau jadi muazzin? Sebab dalam konteks agama, muazzin imam tu kena dua orang yang berbeza lah. Tapi boleh tak ustaz? Salah tak kalau orang dia muazzin, dia imam? Tak salah. Tak batal sembahyang dan tidak berdosa pun. Tapi secara fizikalnya, kalaulah satu masjid, dialah imam, dialah muazzin, saya ingat dia bertahan 3 bulan lah. 3 minggu lah. Waktu dia berhenti, aku muazzin, aku imam. Datang pukul 3 lagi, balik pukul 3 pagi contohnya. 3 minggu, saya ingat 3 lama kot. 3 hari lah kot, 3 hari lah. Ya? Dan tak menasabah pun. Al-Masjid buat setawaran. Siapa yang sanggup jadi imam muazzin sekali, gajinya 16,000 sebulan. Saya ingat bukan 3 minggu, 3 bulan boleh. Bulan keempat dia termenung. Sebab bebanan tu berat tuan-tuan. Walaupun 16,000 sebulan, tapi bebanan tu akan terasa penghujungnya. Jadi sebab itulah pemisahan tu ada. Muazzin, muazzin. Imam, imam. Baik, Bilal lah. Baik. Jadi dalam hal ini, kalau orang tu ada di sana, kekuatan. Jadi ulama kata, pertama, yang ini paling benar. Azan utama. Kalau dia dari sudut suaranya mantap, boleh tarannum, dia boleh mengalunkan, lebih utama jadi muazzin. Pandangan kedua kata, jadi imam utama sebab dia ada suara yang baik, bacaan yang betul, jadi imam utama. Orang lain muazzin bukan dia. Yang ketiga kata, bahawa sama, pilih kalau dia rasa dia imam lah. Rasa dia jadi muazzin, muazzin lah. Yang ni soalnya payah juga sebab gaji imam tinggi sikit. Gaji Bilal dah sikit tahu lah saya. Tapi kalau sistem gaji sekarang ni saya rasa confirm lah. Imam gaji sebab setakat ini pun dalam beberapa situasi prasyarat tu ada. Imam nak orang yang graduate, ijazah. Tapi muazzin tak ada syarat untuk orang yang ijazah. Jadi mana muazzin kada SPM pun boleh. Gaji pasti tidak sama. Ada masalah. Tapi ada satu masa mungkin kedua ni kena ambil kira lah. Mungkin satu masa imam pun dengan muazzin sama gaji, tinggi belaka. Yang keempatnya ialah apabila dia ketahui dia ada kemampuan jadi imam, jadi imam utama. Kalau dia tahu aku ni ada syarat yang lebih menjadi imam, jadi imam. Hal ini ulama sebut bukan apa. Nak cerita bahawa sebenarnya jadi muazzin pun satu nilai yang tinggi dalam agama, imam pun ada nilai tinggi agama. Cuma bagi seorang muazzin, memang adalah keutamaan dia. Macam tak ceritanya, Allah beri keutamaan daripada masyarakat kelebihan. Dia serahlah situasi dan keadaannya. Cuma bagi saya lah, saya tengok bila baca hal ini, selagi mana sistem penggajian, grade batang gaji tak sama, imam lebih tinggi daripada muazzin. Jadi kalau orang tu ada kekuatan hafazannya, dengan tarannumnya, dengan makhrajnya, pasti dia akan pilih jadi imam. Logik maksud macam tu lah. Gaji berbeza, mata gaji lebih tinggi daripada. Tapi kalau mata gaji sama, mungkin ada penilaian pada masa itu, aku jadi muazzin cukup sebab apa? Aku seronok jadi muazzin, ajak orang datang. Wallahu a'lam. Yang penting itulah penilaiannya. Cuma kita dalam bermasyarakat jangan pandang lekeh lah muazzin. Alah muazzin je. Siapa bakal menantu Kak Limah ni? Tak ada apalah, dia kerja kat masjid. Kerja apa kat masjid? Yalah, Kak Limah payah nak sebut lah kan? Bakal menantu Tok Bilal? Yalah, kerja masjid lama juga dah. Bilal kau Tok Limah? Yalah. Oh, Bilal je. Kak Isah pun satu hal juga. Je. Ya. Padahal Bilal bakal Kak Limah ni, di samping dijadi suara sedap, Quran dalam dada. Anak Kak Isah pula Quran tak pernah hafal. Ya, contoh, bukan Kak Isah Malaysia, Kak Isah belah-belah di Afrika juga. Ya. Contoh dan contoh. Jadi bagak saya pula ya. Jadi kadang-kadang jangan perlekehkanlah. Saya sebut saja, bila bercakap tentang ilmu agama, siapapun kita, bila kita angkat darjah agama, angkat akidah keimanan, harganya mahal. Ustazkah dia, Bilalkah dia, siapa kita, insya-Allah moga-moga kita mendoakanlah. Mudah-mudahan ini di antara apa yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Kita sambunglah tuan-tuan ya. Sejam cukup dah tu. Dia sehari dua ni tak lama-lama sangat. Majlis ringkas mungkin, tanpa makan minum, tanpa ada majlis makan minum. Serangka mungkin kita nak segera tamatkan
segera berpergian demi kesihatan dan keamanan kita. Betul tak? Jadi insyaAllah adalah setakat tu, ni pun kita syukur sangat dah. Boleh duduk sama, kelas dibuka balik pun sangat syukur kepada Allah. Tanya kepada yang hadir pada gini. Saya tengok ramai ni. Dekat-dekat dengan 200 orang juga hari ni. Kira dia khusus sekali. Dia khusus sekali kira. Seorang-seorang dua kata. Alhamdulillah, syukur sangat. Yang berbaki tu ramai dengan melalui online kita insyaAllah. Tanya kepada di rumah tu angkat tangan. Selamat mendengar. Dan bersama insyaAllah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insyaAllah dalam 2 minggu akan datang kan, 28 hari bulan. InsyaAllah, tersambung lagi insyaAllah. Yang penting, amal pertingkatkan. Iman perkemaskan. Ilmu perbanyakkan. Istighfar taubat. Jangan lupa, doa pada Allah jangan lalai. Minta keselamatan, minta kesejahteraan, minta keamanan. Allah angkat penyakit pada kita dan kita semua selamat. Keluarga selamat, anak selamat, jiran kita semua selamat. Ini semua amanah bersama tuan-tuan. Bukan amanah tu imam saja, kita semua. Minta semangat sangat-sangat. Kita tidak nak pandemik COVID ini meletup. Kali yang keberapa tak tahu. Minta cukup-cukup dah. Cukup dah, ya Allah Tuhan kami. Kami dah hadapi situasi yang terlalu menekan. Kematian menakutkan kami. Bukan kematian menakut, tapi kematian kerana COVID ini tuan-tuan. Sesuatu yang aku cerita lah. Saya sebab ada orang menangis. Ustaz, tak jumpa ayah saya Ustaz. Tak jumpa hari dia balik ke hospital. Tak boleh rapati. Menangis tuan-tuan. Bila meninggal kerana COVID ni Cik Yaakob ya. Sampai tahap tak boleh dekati, rapati. Tak boleh nak solat secara dekat. Tak boleh nak jamah jenazah. Allahu Akbar, hati mana yang tidak terasa. Apalagi hubungan ayah dengan anak, anak dengan ibu kita nak tuan-tuan di hujung hidup ni. Saya tak tahulah saya cakap bukan apa. Kita nak peluk jenazah ibu kita. Nak cium dahi ayah terakhir belum ayah kita masuk dalam lahat. Kalau boleh nak mandi jenazah, biar kita yang basuh itu. Di tubuh ayah mak kita yang basuh tangan kita. Tapi kalau kematian COVID, siapa yang tak terasa? Kita maaflah, bukan nak menangis ni. Terasa tuan-tuan. Jadi kita minta pada Allah keselamatan daripada segala-gala musibah. Wallahualam. Temu lagi insyaAllah. Sekian. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا غفار يا ستار يا جبار يا قهار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.